Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua anak-anak murid tahun 6 yang Mukadimah sayangi. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan PDPR untuk akidah kita untuk tajuk yang baru. Jadi Mukadimah nak antum ambil buku teks bersama dengan antum dan buka muka surat 6. Okey, boleh ambil dulu buku teks. Okey, dan antum buka muka surat 6. Tajuk yang kita akan huraikan pada pagi ini adalah mengingkari syahadah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan mengingkari syahadah? Jom kita tengok sama-sama. Baik, orang yang bersyahadah, okey, dan orang yang tidak bersyahadah. Okey, untuk tajuk ini kita bahagikan kepada dua jenis orang. Okey, kalau minggu lepas antum dah diberi penjelasan berkenaan dengan tajuk syahadatain. Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Lafaz syahadah tu macam mana? Jadi untuk kali ini kita nak tengok apakah perbezaan antara orang yang bersyahadah dengan orang yang tidak bersyahadah. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama kita tengok sama-sama. Okey, orang yang bersyahadah, sudah semestinya, bermaksud orang yang bersyahadah ni orang Islam lah. Okey, orang yang bersyahadah ini adalah dia sentiasa dikasihi Allah. Kan Allah sayang pada dia, Allah suka pada orang yang bersyahadah. Baik, seterusnya apa lagi yang orang yang bersyahadah ni dia akan dapat? Okey, adalah diberi perlindungan. Okey, orang yang Islam ni, orang Islam ni sentiasa diberi perlindungan oleh Allah. Banyak mana kita tengok dalam sirah Nabi kan, dalam sirah Nabi, dalam peperangan, berapa banyak dalam peperangan, Nabi kan, orang Islam ni selamat daripada musuh. Jadi sewaktu kita bersyahadah, bila kita mengucap syahadah, Allah dah jamin dah, aku akan lindung kan orang-orang Islam, diberi perlindungan. Seterusnya, orang Islam ni juga, orang yang bersyahadah ni juga, dia akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Itu lagi besar kita akan dapat. Jadi seterusnya, apabila kita bersyahadah, apabila dia mengucap syahadah, masyarakat berakhlak dan hidup aman. Tidak ada porak-perandanya masyarakat, tidak adanya kacau bilau dalam negara. Itu adalah kepentingan ataupun kelebihan bagi orang yang bersyahadah. Okey, dan yang terakhir, apa yang bagi orang yang bersyahadah ni dia akan dapat adalah mendapat jaminan syurga. Itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mengucap kalimah syahadah. Okey, dia akan masuk syurga. Okey, itu sebabnya sewaktu orang meninggal dunia, kita ajarkan dia kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, baik. Ini adalah apa orang yang bersyahadah yang dia akan dapat kan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita tengok pula perbezaan, perbezaan di sebaliknya bagi orang yang tidak bersyahadah. Okey. Bagi orang yang tidak bersyahadah, khususnya kita kata orang kafir lah. Orang kafir. Jadi apa yang orang yang tidak bersyahadah ni dia akan dapat? Semestinya dia akan dimurkai oleh Allah. Allah tak suka pada orang yang kufur. Allah tak suka pada orang yang ingkar pada arahan dia. Jadi seterusnya, automatik lah bila kita kata orang yang tidak bersyahadah ni dia menjadi kafir. Kan, kita tak boleh dah kata dia orang Islam. Memang automatik dia adalah kafir. Okey, seterusnya, apa lagi perbezaan dengan orang yang bersyahadah tadi adalah hidup orang yang tidak bersyahadah ni, hidupnya sentiasa dalam keadaan kegelisahan. Kan, hidup dia tidak aman, hidupnya penuh dengan kerisauan, hidupnya penuh dengan risau dalam hati, sedih dan sebagainya. Kan, jadi seterusnya pula orang yang tidak bersyahadah ni juga dia tidak ada jaminan keselamatan seperti mana yang Allah janjikan kepada orang yang bersyahadah. Sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah, sentiasa mendapat ketenangan daripada Allah.
Yang terakhir, apabila orang yang tidak bersyahadah, perbezaan dengan orang yang bersyahadah tadi semestinya yang akhir adalah dia mendapat azab api neraka Allah. Itu yang kita na'udzubillahi min zalik. Jadi untuk nota yang ini, Muallimah sangat suka jika antum membuat seperti dalam buku teks, antum buat jadual supaya antum mudah ingat. Seperti dalam gambar yang Muallimah sertakan ni, antum buat jadual, antum senang ingat. Senang saja nak ingat, antum letak belah kanan orang yang bersyahadah, belah kiri orang yang ingkar syahadah. Okey, contohnya orang yang bersyahadah dia akan dikasihi Allah. Dikasihi lawan dia apa? Dimurkai. Senang. Okey, orang mendapat ketenangan, apa dia punya lawan dia? Mendapat kegelisahan dan sebagainya. Baik, dan kesimpulan untuk tajuk yang pertama ni, okey, yang pertama adalah syahadah membezakan yang muslim dan kafir. Sudah semestinya syahadatan itu adalah membezakan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Okey, seterusnya orang yang bersyahadah semestinya kita sebut dia sebagai orang Islam ataupun Muslim. Manakala orang yang tidak bersyahadah dipanggil kafir. Okey, dan yang terakhir bagi kesimpulan tajuk ini, jaminan kebahagiaan bagi yang bersyahadah dan mendapat azab bagi yang ingkar syahadah. Okey, bagi orang yang bersyahadah mendapat kebahagiaan, manakala yang tidak bersyahadah mendapat azab daripada Allah. Baik, alhamdulillah selesai untuk topik yang pertama. Muallimah akan terus kepada topik yang kedua, iaitu tanggungjawab orang yang bersyahadah. Okey, antum boleh tengok pada buku teks antum muka surat 8 insya-Allah. Okey, tajuk kita pendek saja. Okey, kita pergi laju saja Okey, tanggungjawab orang yang bersyahadah. Apabila kita mengaku tasdik dengan hati, apabila kita ikrar dengan lidah, apabila kita amal dengan perbuatan, kita sudah memikul tanggungjawab yang besar. Apa tanggungjawab tersebut, Muallimah? Okey, dan apa pula maksud tanggungjawab? Ada 4 perkara yang kita akan huraikan untuk tajuk yang kedua. Yang pertama, maksud tanggungjawab. Yang kedua, kita datangkan pula dengan dalil Al-Quran. Yang ketiga, jenis-jenis ibadah. Dan yang keempat, kita pergi kepada kesimpulan. Baik, jom kita tengok maksud tanggungjawab. Baik, kalau di sekolah, kita ada pengawas, kita ada pusat sumber, kita ada PRS, inspektor kesihatan dan sebagainya. Jadi, apakah tanggungjawab sebagai seorang pengawas? Contohnya, dia apa? Membantu guru, mengawal disiplin sekolah contoh. Bagi imam muda, dia apa? Membantu guru membaca al-maksurat contohnya. Kan? Itu adalah tanggungjawab. Jadi, kita tengok maksud tanggungjawab dekat sini apa? Tanggungjawab adalah kewajipan yang perlu kita laksanakan. Jadi, jom kita cek sama-sama apakah tanggungjawab kita sebagai orang Islam ataupun kita panggil dia tanggungjawab kita sebagai orang yang telah bersyahadah. Okey, apa tanggungjawabnya? Tanggungjawab kita sangat-sangat luas. Okey, bukan sahaja kepada Allah semata-mata tapi terlalu luas. Kita tengok dekat sini, ada Allah, tanggungjawab kita kepada Allah macam mana? Tanggungjawab kita pada Rasul. Okey, selawat ke atas Nabi SAW contohnya. Seterusnya, tanggungjawab kita kepada manusia juga. Okey, sebagai contoh, tanggungjawab kita kepada ibu dan ayah. Kan, kita sebagai seorang anak macam mana? Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah? Seterusnya, tanggungjawab kepada guru, masyarakat dan juga negara. Tanggungjawab kita dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan itu merupakan tanggungjawab juga. Okey, jadi seterusnya, Muallimah nak datangkan dalil Al-Quran berkenaan dengan tanggungjawab manusia, apabila dia telah bersyahadah. Mari kita dengar sama-sama. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Baik, sadaqallahul azim. Dalam bacaan surah Al-An'am ayat 1,
berapa tadi? Ayat 162 tak silap Maklimah. Okey, 162 hingga 163. Allah berkata apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca ni waktu bila ni? Waktu solat kita ada baca kan? Apa maksud dia? Katakanlah sesungguhnya solatku. Apabila kita telah bersyahadah ni, kita dah cakapkah dah dengan Allah ni? Ya Allah, sesungguhnya solatku ini, okey, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk-Mu ya Allah. Tuhan semesta alam. Kita dah berikrar sebenarnya dengan Allah. Okey, tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku ialah orang pertama menyerah diri kepada Allah. Jadi sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang yang bersyahadah sangatlah besar. Bukan sekadar solat sahaja tetapi sangat-sangat luas. Okey, kita boleh hayati ayat tadi. Okey, untuk ayat ini, okey, Mukadimah nak antum hafal dan Mukadimah yakin antum dah hafal sebenarnya. Sebab apa? Kita baca tiap-tiap hari dalam solat kita. Tapi Mukadimah nak antum hafal dalam bahasa Melayu dia. Contoh, Mukadimah akan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan wa mahyaya? Dalam periksa selalu famous soalan ni. Apakah yang dimaksudkan dengan solati? Dia suruh isikan tempat kosong contohnya. Jadi hafal, jangan lupa. Okey, baik, seterusnya kita tengok. Okey, dalam ayat Al-Quran tadi juga ada perbualan. Okay, kalau antum tengok buku teks, ada perbualan antara seorang muallim dan murid-murid dia. Okey, dia bercakap tentang soal ibadah. Kan, apabila kita ni bersyahadah, adakah kita ni perlu beribadah? Dan ibadah ni sebenarnya, okey, kita tengok dekat sini terbahagi kepada dua jenis. Okey, ustaz ni kata apa? Ibadahnya ada dua. Ibadah khusus dan ibadah umum. Okey, lepas tu anak murid dia tanya, apa maksud ibadah khusus, Ustaz? Kan, dia kata kat sini apa? Ibadah yang wajib kita lakukan. Dan ibadah yang diajar oleh Nabi. Contohnya apa? Okey, contohnya solat fardu, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji, kan, membayar zakat. Okey, itu adalah benda yang wajib kita buat. Bukan sunat tapi wajib. Okey, manakala ibadah umumnya adalah ibadah yang sangat luas, selain daripada ibadah khusus. Contohnya, okey, dia kata kat sini ibadah yang dilakukan semata-mata kerana Allah, niat kerana Allah. Okey, contohnya apa yang kita buat sekarang, kita tengah apa? Belajar. Itu adalah ibadah umum. Okey, kita pada hari Jumaat kita pergi solat, ayah kita pergi solat Jumaat, kita sedekahkan duit. Okey, sedekah itu adalah ibadah umum. Kita malam-malam tidur untuk apa? Untuk kita berjaga di tengah malam, kita nak bekerja di pagi hari. Tidur tu adalah salah satu ibadah juga. Kan, bekerja, kan, Mukadimah bekerja, ibu dan ayah antum bekerja, itu adalah contoh ibadah umum. Untuk tajuk ini, okey, ramai murid-murid yang tertukar. Okey, ibadah umum dikatakan khusus, ibadah khusus dikatakan umum. Jadi Mukadimah nak antum faham betul-betul. Okey, beza antara dua jenis ibadah ini. Jadi kesimpulan pada tajuk kita hari ini, yang kedua ini adalah, okey, setiap manusia mempunyai tanggungjawab. Kan, bukan saja tanggungjawab kepada Allah tetapi tanggungjawab kepada manusia pun kita perlu jaga. Kan, dan tanggungjawab itu sangatlah besar, benda yang kita perlu buat. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi, kita dah mengaku dah kepada Allah, kita dah berikrar dah kepada Allah, kita akan buat. Kan, kita akan serahkan semuanya kepada Allah. Seterusnya, tanggungjawab orang yang bersyahadah adalah apa? Apabila kita telah bersyahadah, kita dah mengaku daripada Allah, ya Allah, aku akan meninggalkan larangan-Mu dan aku akan menjalankan segala perintah-Mu. Kita dah berikrar dah macam tu. Okey, dan seterusnya, orang yang bersyahadah sentiasa mengingati Allah. Kan, apabila kita orang Islam, kita bukan sahaja ingat Allah pada waktu susah sahaja, tetapi kita ingat Allah dikala kita susah dan senang. Jadi yang terakhir, kesimpulannya adalah orang yang tidak menunaikan tanggungjawab, hukumnya adalah berdosa. Okey, tak kisahlah tanggungjawab itu kepada siapa, kepada manusia ataupun kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Jadi untuk topik hari ini, okey, Mukadimah harap antum boleh faham. Untuk dua tajuk hari ini adalah berkenaan dengan mengingkari syahadah dan juga berkenaan dengan orang yang
tanggungjawab orang yang bersyahadah, insya-Allah. Jadi selepas ini antum boleh tengok apakah tugasan yang antum perlu buat. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi untuk kelas yang akan datang. Sekian dahulu daripada Mukadimah untuk pengajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.